Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semua sihat. Walaupun kita dalam PKP, ah, tapi kita mesti terus sukses. Kita kena terus ceria. Tak boleh sedih-sedih hati. So hari ini Abang Pencen cadang nak masak sesuatu yang istimewa sedikit berasaskan apa yang ada dalam kebun bandar Abang Pencen suka-suka. Tengok belakang ni. So ada buah kedondong. So Abang Pencen nak masak sesuatu yang berasaskan buah kedondong, iaitu masak lemak ketam berkedondong. Okey tak? So kalau okey, apa kata kita cari buah-buah kedondong yang sesuai, dan lepas tu kita masak buah kedondong tu bersama dengan ketam. Jadi dah lemak ketam berkedondong. Jom. Ni perkembangan pagi ni. Tengok buah kedondong Abang Pencen. Tengok ni. Banyak yang dah tua-tua dah boleh kena harvest dah ni. Bahagiannya dah jatuh. So untuk tujuan masak buah kedondong, untuk masak lemak kedondong ni, saya nak gunakan yang sedikit muda supaya ada rasa kemasaman dia. Jom kita tengok. Yang ni dah tua. Ini dah tua sikit. Tua. Yang ini muda sangat. Yang ini pun macam okey yang ni. Tapi kat sini posisi dia tu dia dekat sangat dekat tempat nak masuk kereta. Saya rasa saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Ni hao ma. Semoga semuanya sihat-sihat walafiat walaupun kita masih dalam PKP. Ada yang PKP, ada yang PKPD, ada yang PKPB. Macam Johor Bahru ni PKPB. So, hari ni saya nak masak yang simple tapi marvelous. Very marvelous. Jom kita masak. Ini hari apa kita tengok? Kita masak apa yang ada dalam kuali Abang Pencen. Kita tengok, buka dia. Peng peng peng. Tu dia. Kita ada apa ni? Kita ada ketam. Kita ada ketam. Kenapa ketam saya ni? Cuba dia. Kita ada ketam. Ketam saya ni saya dapat malam tadi. Dah sangat malam. Jadi bila malam, biasanya ketam tu saya akan lepas disiangkan, saya akan terus masak. Saya rebus dulu. Ini ketam biru tu. Apa nama sebutnya? Ketam apa saya tak tahu. Ketam biru lah. Saiz kecil-kecil saja. Sedap. And this one is the kaki ketam. Kaki ketam. Tu saya rebus dulu. Dan saya simpan. Boleh masak untuk masak pagi ni. Ketam ni saya dah celur macam saya cakap tadi. Kemudian saya nak masak pagi ni. Bahagian yang ni, yang keras ni, saya akan ketuk dululah. Saya akan ketuk-ketuk bagi dia retak supaya nanti dia punya kuah rempah ratus kita tu nanti masuk. Dan air dia tu saya akan kekalkan. Saya akan gunakan ni. Air ni air manis ni. Kenapa saya tak simpan saja dalam peti ais? Ini kita hidup dengan pengalaman. Sebenarnya ketam ni kalau dia masih segar, dia kalau kita pecah-pecahkan, kandungan dia air. Kalau kita masuk freezer, dia ni jadi macam air batu. Kita masak dah tak ada apa-apa dah. Tinggal dia punya cangkang je, ataupun dia punya what do you call? Dia punya kerangka ni aja. Dia punya isi dia dah lari kalau kita masuk dalam air batu. So sebab tu kita petua nak menyimpan ketam ni, cara dia sama ada kita masukkan dalam fridge biasa yang suhu biasa tu, suhu sayur tu, tapi risiko dia nanti akan berbau sebab dia benda tu benda apa, ikan-ikanan jenis food seafood. Jadi kalau kita masukkan dalam fridge pula yang sejuk beku, dia akan jadi ais.
terupa macam kita simpan fishball, fish cake tu dalam peti ais. So dia resminya dia akan tak ada apa-apa, dah tak boleh makan sebab dalam dia. So kita tengok ni macam ketam ni, ketam ni. Kalau kita masuk dalam peti ais, kosong dah, tak ada isi. Ada fish. So sebab tu bila nak simpan dalam peti ais boleh nak simpan sebulan 2 bulan. Tapi kita celur dulu, lepas tu baru kita simpan. Itu. Ini pengalaman saya. So kita teruskan masakan dia kita. Kita nak masak ketam masak lemak cili api berkedondong. Bahan-bahan dia, the second bahan-bahan ni saya perlukan buah kedondong. Nanti saya kopek lepas ni, kita akan pecah-pecahkan, kita akan memakan. Bahan-bahan yang lain dia, saya perlukan 15 biji cili padi, cili api lah, cili api, 3 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 3 biji kemiri ataupun buah keras. This one kalau besar ni 1 inci kunyit lah, lebih kurang 2 keping asam keping. Dan the rest saya perlukan daun kunyit, 2 helai, 1 batang lemongrass ataupun serai, and this one santan kelapa, santan kelapa kotak. Tak sampai, ini dah saya buka, tak sampai dalam, lebih kurang 3 suku saja, dan sedikit garam dan perasa ayam. Ini bahan-bahan utama dia. Dan tak lupa ialah sedikit minyak untuk menumis. So itu bahan-bahan utama, dan kita teruskan ke sesi masak berikutnya. Jom kita siapkan. Sebelum terlupa, ni saya nak cakap ni, sebelum terlupa, saya juga gunakan sedikit belacan, ataupun terasi kalau bahasa Indonesia cakap, terasi. Semua bahan-bahan ini, kecuali asam keping ni, saya akan blend dia halus. Jom kita masak. Kita tumiskan. Sini hingga dia naik wangi, untuk kita garing. Kita tunggu sehingga dia naik minyak. Sebenarnya ada macam-macam cara, selain daripada tumis macam ni, kita pun boleh terus lebur. Tapi saya lebih suka untuk mendapatkan dia punya tekstur dia yang cantik macam ni. So sudah nak minyak, kita masukkan air. Cuma petua je lah, saya anggap petua. Kalau nak mengelakkan kita daripada menumis ni, kita bersin ke apa. Kalau ada bahan yang menggunakan belacan tu, kita masukkan kemudian. Sebab dia punca, saya kenal pasti dia sebagai salah satu punca dia menyebabkan kita bersin ketika memasak. Okey, kita masak dia hingga mendidih, dan kita tambah ikatan air dia. So kita masak dia sehingga dia mendidih. Untuk mempercepatkan didih, macam biasa Abang Pencen kata, kita tutup. Bila dah mendidih macam tu, kita masukkan asam keping, buah kedondong yang telah dimemakan. Dia kena masuk dulu, sebab kita punya sebahagian
Kita punya ketam tu dah masak ya. Kita masak dia. Lepas tu kita masukkan santan. Masuk je terus dulu Kita masukkan ketam tadi Okey. Dengan daun-daun tu kita masukkan tadi. Dah dipecahkan ya, saya dah pecahkan dia punya kaki ketam ni ya. Ini manis ya. Kita masak dia kejap lagi masak kedundung ni kejap lagi tau. Kedundung ni dia lembut. Sedap kalau ada kedundung ni. Masak. Pulang dia punya kuah tu, kalau nak banyak pun boleh, nak sikit pun boleh tapi sesuaikanlah dengan barang yang kita ada tu Okay, so kita masak sehingga dia agak sedikit lembut. Dia punya buah ni kedundung lembut dan yang kuah-kuah yang ketam-ketam pun meresap. Okey. Dan kita masukkan bubuk pati ayam, level dia dan sedikit garam. Dan kita tambah dengan cili hidup sebagai hiasan. Kalau tak pedas boleh dimakan. Kita gaul-gaul. Okey, dah nampak cantik dah nampak buat dah rasa macam terliur dah tiba-tiba. Saya kalau masak ni cuma asyik terliur saja makan. Manalah badan nak susut. Tapi kita dah berusia ni tak payah nak susut badan. Kalau dah tua-tua tengok repot aja. Orang kata tak makan pula. Kenapa susu potong? So kita masak-masak kita masak-masak ini hari. Masak special sikit bagi Abang Pencen ni hari. Saya masak ketam masak lemak cili api bersama buah kedundung Memang resipi ni memang jarang orang buat. Kalau ada pun saya tak nampak lah lagi dekat YouTube So cubalah rasa resipi masakan ini. It's very simple. Saya tak gunakan ketam yang besar sangat sebab semalam kebetulan besan saya datang, dia bawakan saya ketam dah malam jadi kita tak masak lah anak saya bawa ketam, saya tak masak sebab malam sebab kita dah makan. So untuk menyimpan ketam, pertamanya kita celur, lepas tu kita simpan, baru kita simpan sebab kalau kita masuk ke dalam freezer, ketam tu akan hilang bersama dengan air jadi air batu Yang keduanya resipi saya yang special ni hari ialah saya nak tunjukkan komponen kat sini, tengok ni, zoomkan kata saya gunakan ketam ni saya gunakan ketam, this one ketam dia, ini ketam renjong bos saya nak ketam renjong ataupun ketam biru. Manis ni walaupun kecil tapi manis, sedap sangat Saya kalau ketam ni saya biasa masak sama ada saya masak lemak cili api ataupun saya masak sos Yang kedua saya gunakan kedundung. Kedundung tu memang sedap kalau buat masak lemak Dan one more special dia ialah saya ada kaki-kaki ketam. Ni jarang orang ada Ini kaki-kaki ketam Nampak this one kaki-kaki ketam Tengok kaki. Kaki-kaki ketam ni sedap. Ini memang jarang tuan-tuan dapat kaki-kaki ketam ni. Kaki-kaki ketam ni. So kita masak lemak cili api very special ni lagi. So jangan lupa mencuba cari ketam ni lagi So masakkan saya pun dah masak. So saya nak hidangkan
Saya nak hidangkan ini hari kita special masak lemak ketam berkedondong. Ada kaki ketam pun ada, dengan ketam dia. Tengokkan fokusnya. Ini ketam dia. Ini ada udang. Kebetulan ada. Ya, kalau kat laut macam-macam benda ada. Yes. Ketam dia. Masak lemak ketam berkedondong. Bismillah. Kita buka macam tu. So, ini kaki ketam, ini kedondong, ini ketam biasa. Yang this one ketam lembut. So, special masakan saya ni hari. Complete set dia. Dah boleh makan tengah hari ni. Walaupun pagi, saya biasa makan terus jadi makan tengah hari. So, jom. Jangan lupa untuk mencuba masakan saya hari ini, iaitu masak lemak ketam. Ketam lemak cili api. Lemak cili api ketam bersama kedondong. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan sudikan untuk bersama Abang Pencen Suka-Suki dalam resipi-resipi yang lain di masa akan datang. So, jumpa lagi. Assalamualaikum.